أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Yang dimuliakan Tuan Imam, seterusnya pengurusi dan juga semua ahli jawatan kuasa masjid, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, pada malam ini kita dapat bersama lagi, dan tajuk kita malam ini tentang mudharabah. Di mudharabah ini perkara tak pelik. Biasa kita dengar perkataan mudharabah. Kalau kita buka akaun bank-bank yang ada tu, setengahnya akaun mudharabah dipanggil. Jadi perkataan mudharabah ini bukan perkataan yang asing bagi kita. Bukan kali pertama kita dengar. Kerek kita dengar perkataan ini terutamanya bila kita buka akaun, ia tanya, nak buat akaun wadiah ke nak buat akaun mudharabah. Dia tanya, itu kenapa? Kerana ada beza. Setiap akaun itu ada beza cara diuruskan. Kerana itulah perlu daripada awal untuk kita tetapkan akaun jenis apa hak kita nak buat tadi. Jadi mudharabah ini tuan-tuan, ialah perkataan bahasa Arab. Perkataan ini mari daripada perkataan ad-darbu. Ad-darbu, mudharabah ni mari daripada ad-darbu. Ad-darbu ini kalau tak ada bubuh belakang dia apa-apa, maknanya katuk, maknanya pukul. Tapi kalau bubuh ad-darbu fil ardi, ke jawapannya berjalan, musafir. Dia kalau bubuh perkataan bumi, darbun fil ardi, darbun di bumi, maknanya jalan di bumi. Jadi yang kita nak sini malam ni ialah jalan di bumi ini, sesuai dengan firman Allah Ta'ala yang menyebut wa akharuna yadribuna fil ardi yabtaghuna min fadlillah. Dan yang lain-lain itu bermusafir mereka di bumi ini mencari daripada pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makna musafir nega, musafir untuk mencari perniagaan, mendapat untung, mencari untung daripada perniagaan yang dijalankan. Itu yang dimaksudkan dengan mudharabah. Di sini diambil daripada perkataan ad-darbu fil ardi, berjalan untuk niaga dan lain-lain tujuan tadi. Lalu perkataan ini tuan-tuan mula digunakan di dalam kitab-kitab fiqh kita. Ada perkataan mudharabah ini digunakan di Iraq. Manakala orang Madinah menggunakan perkataan kirab. Dia beza, benda tula je, kampung lain panggil lain. Benda lebih kurang kita jambu golok, orang belah lek besuk lek panggil tere. Barang tula je, tere, jambu golok, gajuh, buah butir duk luar. Lebih kurang je nak kabur dari segi nama tu. Tapi itulah hakikatnya. Berbeza kampung, berbeza kawasan, maka nama pun berbeza.
orang Iraq memanggil dia mudharabah. Dia kataan mudharabah, kataan orang Iraq. Kataan orang Nabi kita, orang Madinah kita ialah kira. Itu yang berbeza tepat mereka melihat ia dari sudut yang berbeza. Jadi perkataan kira ni maknanya kerak. Kerak itu maksud kira ialah kerak, gunting kerak. Kenapa dipanggil kira? Kerana ia kerak pitih dia sikit, ia wi ke orang buat kerja bagi untung dengan hak ia kerak tadi. Itu oleh kerana itu dipanggil kira. Ada orang yang mana mengatakan mudharabah maksud musafir kerana kerjaan mudharabah memang tukar tepat kerana nak dapatkan harga yang berbeza. Kerana pitih-pitih ni untung ni tukar tepat je. Tukar tepat barang berbeza tepat kau ada lalu dah untung dia. Ni nak kau nega tukar tepat je. Tukar kawasan. Wak gi alih ni ke sini marang jadi rega lain lalu dah. Ambil nasi dagang boh di Kuala Lumpur kau. Boleh lalu dah 15 20 sepinggang. Dah, mari sini kau 3 ya daun pisah, 3 ya 4 ya. Kerana tukar tepat. Tukar tepat ia beza lalu rega. Gitulah kerja peniaga. Kerja peniaganya ialah beralih tepat. Ambil barang sini, wari jual sini, lalu dapat laba, dapat untung. Itu kerja yang dibuat oleh peniaga. Bukan mukjizat apa benda boleh tukar barang jadi hebat. Dah, ia alih tepat je. Jadi orang yang suka beralih tepat ni biasanya boleh keuntungan. Itu perniagaan zaman dulu. Perniagaan zaman dulu gitu lah. Bahawa mereka ini bila beralih saja tepat, mereka akan mendapat untung daripada perniagaan tadi. Jadi mudharabah ini ada suatu sistem yang sangat lama sebelum Nabi kita mari lagi ada dah. Belum Nabi kita mari mudharabah ada dah. Nak khabar lamanya sistem mudharabah ni. Ia dah lakukan sejak daripada sebelum Islam Nabi kita ni mari lagi. Terutama Mekah mudharabah, banyakkan Mekah mudharabah. Orang kaya seperti Sayyidatina Khadijah, dia tak keluar panah terik matahari nak gini ke apa dak. Dia pakat dengan orang, lalu dia letakkan untung apa kalau ada. Kalau ada untung apa seorang. Jadi waktu tukang bawa pitih pergi kerja, pergi ambil barang ke apa, semesti panggil sistem mudharabah. Mudharabah ini dia menyatukan dua pihak. Pertama, hak pitih banyak dak reti nega. Yang kedua, skepeng tak ada tapi ligat bak nega. Dia menghipungkan dua ni. Lalu dinamakan mudharabah. Pakat untuk mendapatkan keuntungan daripada perniagaan tadi. Dan dikatakan bahawa Abu Sufyan antara orang yang ambil pitih orang atas nama mudharabah. Abu Sufyan, orang Mekah banyak pitih, suruh Abu Sufyan pergi rolling pitih adik. Abu Sufyan pergi ke Syam, beli barang, macam-macam barang beli alik ke Mekah. Nabi sekat dia. Sebelum perang Badar, Nabi sekat dia. Orang Mekah memiliki kekuatan dia dengan perniagaan ekonomi. Itulah kekuatan Mekah zaman dulu. Lalu disekat oleh orang Islam. Abu Sufyan lari ke jalan Laut Merah. Lalu mereka terlepas. Abu Jahal turun untuk nak ajar orang Islam kerana sekat nega dia. Lalu terjadilah perang Badar. Itulah kekuatan ekonomi ni. Dia ada suatu cara musuh untuk nak menghancurkan agama. Dan ini yang berlaku hari ni. Israel apa, kekuatan mereka duduk pada ekonomi dan nega.
syarikat dia masuk ke kampung kita. Kita duk pakat beli hak dia. Lalu pitih ngalir ke dia. Tiap-tiap hari banyak mana yang pakat isap rokok. Boleh ke dia mudah-mudah. Israel boleh pitih. Ia boleh nyakit. Dah, inilah kita katakan mana tu jenis bahasa rokok. Lain-lain lagi, kakah lain. Ia boleh pitih. Ia tak bazir. Awak-awak dia boleh pitih tak ada. Main nak buat beli pasukan bola apa gitu, dia tak main. Dia main kata orang. Bila dia boleh pitih, dia majukan teknologi dia, senjata dia. Bila ada pitih, dia cekik negara-negara kagah supaya turut apa benda hak dia nak. Bila dia ada pitih, dia menguasai pada satu pertubuhan yang besar atas dunia supaya ikut arah ke dia. Yang kata orang nak ambil tindakan tak boleh. Hari ini kerjaan dia, mari mana gagah pitih dia, mari pada pitihmu hak mundur Allah. Ada hak Allah 40 riyal seorang kekoh ayang dia. Kekoh ayang dia mau 40 riyal. Ini nak kamu bagaimana mereka merupakan orang yang kuat, mereka nega lalu hasil daripada tadi digunakan untuk memerangi agama kita. Jadi zaman Nabi Mekah buat gitu dah ke Nabi kita. Abu Sufyan buat gitu dah. Mana bawa pitih di Mekah hak dak pandai nega, bawa buat pergi untuk cari barang di Syam, lalu buat balik untung. Ramai itu tak tahulah banyak mana untung. Lalu Abu Sufyan bagilah untung dengan tuan pitih tu berapa ikut perjanjian. Ini contoh kita kata mudharabah sudah lama terjadi dalam dunia kita hari ini, di mana ia mempertemukan orang yang ada pitih tak reti benda dengan orang yang ada pandaian, kemahiran untuk berniaga tapi pitih tak ada. Jadi berjumpanya dua kumpulan ini menyebabkan ada keuntungan dia banyak, dan dua-dua boleh makan belaka. Tuan pitih pun boleh makan untung, dan juga orang kerja hak tak ada pitih tu pun boleh makan untung. Ini dipanggil sistem mudharabah. Apa maksud mudharabah? Yang diberikan takrif oleh Ibn Qudamah Al-Hambali mengatakan bahawa mudharabah ayadfa'a rajulun malahu ila akhar yattajiru lahu fihi ala anna ma hasala min ar-ribhi bainahuma ala hasbi ma yashtaritani. Mudharabah ialah seorang tuan pitih menyerahkan pitih dia kepada orang lain untuk diniagakan pitih tadi tu, untuk diniagakan dia dengan kiraan kalau ada untung antara mereka mengikut syarat yang dimenterai. Jadi itu maksud mudharabah. Tuan pitih ke orang untuk niaga. Ada untung bagi. Apa nak bagi dari awal kemah dah. Tak ada untung, bakal boleh lelah saja. Modal tak boleh ganggu. Modal dia tetap tuan ia boleh. Kalau makan modal rugi ke tuan? Dia kira gitu. Tuan beri 100,000 untuk niaga pakaian. Lalu dia pergi cari kain baju dia Vietnam apa pergi cari. Buat balik. Lalu jual. Kalau ada untung tu je bagi. 100,000 kena balik mula kepada tuan pitih tu. 100,000 modal kena balik mula. Jangan beri kurang sikit pun tu. Untung tu ada 100,000 lagi. Untung 100 tu dia bagi dengan orang kerja. Dah janji dulu banyak mana seorang. Masa janji mula-mula dulu nak pergi pitih banyak mana. Kalau ada untung nak pergi banyak mana. Kita janji setengah seorang, 50 seorang. Begitu dimaksudkan mudharabah. Tapi kalau lah jadi jual baju jadi rugi, bahan dia air banjir,
habis. Maju jadi penuh habis. Dia banjir, basah koyuk habis semua kali. Tinggal 60,000 je. Baju ada, jual tolak oleh 60,000, tuan ya lah tanggung. Tuan ya tanggung. Makna modal 100 boleh 60,000 je. Gitu kaedah. Yang nak adik untuk pun boleh makan, kalau rugi mung tanggung diri. Ini sistem mudharabah. Mana ianya tuan-tuan boleh diamalkan hari ini. Mandangkan setengah-setengah kita pitis sekong dok geruk. Dok makan zakat semua tiap tahun pitis tadi. Pitis banyak dalam bank. Banyak disimpan. Pitis tak boleh buat benda. Tak, pitis diambil oleh bank-bank untuk buat pinjaman kekoh orang pula. Pitis ada tu, bank guna dia, pinjaman ke orang, kekoh orang. Dia boleh hasilkan. Boh 100,000 boleh sia setengah. Ya weh. Kadang-kadang 3 ya sama. Begitu ni contoh yang kita kata. Jadi pitih dia tolong ke bank pula untuk kekoh orang. Ini yang menyebab kita kata dia tak ada mikir panjang. Dia tak ada pengalaman. Sifat duk sekong dalam tu. Guna podok. Nak bini takut. Jadi duduk situ dalam bank gitu. Jadi pitih dah nak guna apa kereta hak tu pakai 20 tahun, hak tu tukar-tukar hak baru dak minat. Ini menyebab kita kata apabila ada golongan gini jadi rugi lah. Jadi rugi kerana orang nak kerja ramai luar. Anak-anak muda hak reng gagah boleh buat kerja kalau pakat dengan dia. Moga mereka pun ada kemahiran untuk nak nega apa benda, boleh tengoklah apa benda yang sesuai. Masing-masing ada minat masing-masing. Setengah hanya suka pada apa jenis ikan air tawar, nega ikan, ada juga hak gitu. Setengah hanya lagi suka pada nega ayam. Tu nega ayam. Ni jenis bahasaan nega. Ni suka sayur-sayur. Jadi buka nega tadi. Untung ada bagi semacam mana yang disepakati. Jadi tuan pitih pun boleh untung. Tuan yang kerja tu pun boleh untung. Dia menjadikan masyarakat tidak bergantung lagi kepada hutang dengan pihak-pihak yang mengenakan riba. Ini kerana itu kata sistem Islam kita selamat dah. Boleh lari dah daripada riba ni. Telah dibuat jalan dia, alternatif dia. Cuma apa yang dilihat orang kita kurang nampak. Ini menyebabkan ianya tidak membuahkan hasil yang baik. Jadi akibat daripadanya ramai yang menganggur. Ramai yang habis ngaji, dah ngaji kau menganggur lagi. Habis tak ada kerja buat. Kenapa? Kerana tak ada ni tuan-tuan pitih yang sanggup untuk buat perjanjian mudharabah ni. Tak ada orang yang sanggup. Capur pula. Saya masih lebih suka lok pitih tadi duk kerakong gitu. Jadi tak nak buat apa-apa usaha dan projek bagi membantu menyuburkan pada bidang-bidang pekerjaan di dalam masyarakat ini. Jadi tuan-tuan, dalam hal ini kita nak melihat bagaimana apabila kita dapat pastikan bahawa ia adalah suatu amalan yang dibenarkan mudharabah. Kita nak tengok pula dari mana dalil yang menunjukkan ada mudharabah dalam Islam kita. Sistem yang sangat-sangat praktikal ini untuk menjamin umat ini tak payah berhutang dah. Umat ni dah ayah dah nak minjam bayar riba dah payah. Cukup dengan sistem ini, orang yang ada pitih, orang kaya ni pakat dengan mana-mana yang ada minat untuk bekerja. Padahal dah dengan cara ini kita tak perlu tunggu dah graduan kita duk tunggu kerja
Kerajaan buka permohonan setahun tak leh lagi, setahun setengah tak leh lagi. Hak kaya-kaya ni kok duduk dalam keadaan pitih tak gerak langsung. Baik, hari ni masalah hak jadi hari ni, jadi umat jadi beku. Umat menjadi mundur. Kerana orang kaya pun nak berkongsi. Pitih itu untuk dibuat perniagaan. Dan anak-anak muda pun sesang tak ada. Nak buka nega, pitih tak ada. Jadi bila mikir tak lepas semua. Nak mikir tak lepas, nak buat minjaan tak boleh lagi, kerja tak ada. Minjaan dengan pihak-pihak yang tidak berlesen ni, ia kena paruk pula. Minggu naik kadang 10%. 2 minggu naik 10%. Akhirnya banyak bunga daripada pohon hak asal. Ini yang menyebabkan jadi sistem yang sangat dibenci oleh Islam, yang diisytiharkan perang oleh Allah Ta'ala dan Rasul. Isytihar perang ni, maksud perang makna dia nak khabar. Maksud perang ni nak khabar bahawa mu ni bakal Allah dulu dah dengan Allah Ta'ala. Mu yang ada perang dengan Allah, ku khabar dah bahawa fa'zanu biharbin minallahi wa rasulih. Khabar kepada puak-puak main riba itu, cekek darah orang. Khabar ke dia bahawa Allah mengiklankan perang dan Rasulnya iklan perang. Perang dengan Allah dan Rasul pakai kalah dulu dah. Yang terbaik mikir ya. Keputusan tahun lalu dah orang perang dengan Allah sejak zaman Nabi Adam dulu kalah belaka. Tak ada bunyi lagi seorang hak menang lawan Allah, tak ada jumpa lagi. Mau cari Nabi mana pun hak lawan dengan Allah akhir barang tanah belaka. Ada umat-umat dulu hak lawan Allah menang? Tak ada. Bila kata isytiharkan, khabar, iklan kepada puak ni main riba ni, khabar ke dia perang dari Allah dan Rasul. Jawapannya, keputusan boleh khabar lalu malam ni bawa Allah. Kalau mau lawan Allah dan Rasul pakai Allah, khabar lalu malam ni. Tak payah dah nak saksikan perlawanan tu, tak payah dah. Kerana tahu dah Allah dulu lagi bila mau lawan Allah dan Rasul. Jadi nak elokkan daripada ni yang kita dok tebang agama, dok wijalan macam mana nak dapatkan satu transaksi dan muamalah yang betul-betul halal, tidak bergantung kepada sistem riba yang mana disokong oleh dunia Yahudi hari ni. Tu lah sistem dia, bank-bank pun dia pegang awak je, nyaja ke dunia, lalu duduk dalam keadaan sistem tadi. Islam kita mari tak ada benda-benda tadi. Islam kita ajar jangan zalim ke orang, jangan kita ni kenyek orang, mentang-mentang kita ada modal orang lain tak ada, kita pinjam, kita hutang, kita kenyek dia, kekoh dia. Kerana dengan cara muzalim gitu jadi hidup jadi koho payah, hidup jadi koho mahal. Barang hak dijual hak asal boleh jual murah. Oleh kerana nak pergi makan kepada tuan-tuan riba ni nak kena akak. Kerana ada dan nak kejar, dan nak kejar untuk nak makan kita lagi, nak bayar riba lagi. Jadi nak kena akak. Jadi koho naik semua barang. Barang koho naik semua. Jadi peluang kerja jadi kurang. Kerana orang tak berwi dah. Buat kerja kilang-kilang, buat benda payah. Nak buat kilang-kilang payah. Wi hutang kat orang boleh hutang lalu dah. Nak mikir pun benda banyak-banyak. Tidur bangun boleh hutang. Buat benda kilang. Buat benda apa? Perusahaan. Buat benda apa? Kerja-kerja ni payah, lambat boleh makan. Hak gitu. Silap hari bulan jadi rugi pitih kita. Nak mudarabah buat benda apa? Jadi nyakit, sakit kepala, duk mikir banyak. Baik, hutang pun dia boleh hutang. Hutang boleh hutang. Jadi kerja pun jadi tak ada. Jadi peluang pekerjaan pun jadi tak ada. Kerana hak kaya-kaya ni lebih penting nak mikir makan riba. Ini bahaya yang Islam lama dah faham benda ni.
Ya seranglah medah barang. Supaya jangan ada sistem gini, jangan hidup dalam kampung kita, dalam masyarakat kita. Hanya itu mudharabah. Satu alternatif, jalan keluar untuk nak mengelakkan daripada sistem yang zalim tadi. Lalu dalam keadaan begini kita dapati ianya berlaku di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iaitu apabila kita tengok mudharabah ini pernah terjadi bukan hanya di zaman Nabi, bahkan berlaku ia sebelum Nabi kita mari lagi. Itu antaranya kita dapati mudharabah ini telah terjadi di zaman jahiliah. Lebih-lebih lagi orang Quraisy di Mekah. Orang Quraisy di Mekah ni kaki pitih mbok je. Oh, dia kaya-kaya di Mekah. Mereka adalah orang-orang yang mendapat untung dan laba daripada sistem mudharabah tadi. Itu ghalibnya amalan perniagaan di Mekah diasaskan pada mudharabah. Tuan-tuan pitih akan beri kepada pekerja, lalu mereka akan bawa pitih tu pergi beli barang kerja mereka, buat balik jual, boleh untung, lalu mereka bagi dengan tuan pitih. Bahkan kita dapati baginda Nabi SAW sendiri, Nabi kita sendiri miskin, dia tak ada pitih pun, dia juga pernah beramal dengan mudharabah. Dia bawa juga harta orang. Ini sistem yang mana Nabi kita sendiri bawa harta orang ni. Sebelum dia jadi Nabi lagi, semacam mana dia bawa harta Khadijah radhiyallahu anha. Nabi kita bawa harta Khadijah radhiyallahu anha dalam sistem mudharabah. Jadi ini sistem yang hari ini nak kena hidupkan, nak kena hidup balik. Itu mana peluang pekerjaan jadi susah kalau tuan-tuan pitih tak sanggup untuk terjun menceburkan pitih mereka itu untuk diniagakan. Jadi susah. Anak-anak muda kita banyak tak ada kerja. Reng gagal. Reng gagal. Boleh maknanya kalau kita kata bab kerja tak ada masalah. Jadi banyakkannya ui upah je. Ui upah. Dah sebulan gaji, bulan gaji. Ui mudharabah tengok buahnya. Dah tentulah berbeza kerana dia nak untung banyak. Dia tak tidur malam dia. Dia nak untung banyak. Kerana bila untung banyak, portion dia, bahagian dia pun banyak. Gitu je. Boleh jadi nega tu lebih untung daripada wi upah. Kalau kita wi upah. Boleh jadi lebih untung daripada wi upah. Wi upah ni dia kata aku kerja parak pun boleh banyak tu juga. 1,500 bulan wi. Kerja habis rang peluh titik pun banyak tu juga. Aku buat koma-koma pun banyak tu juga. Makna tuan yang mengupah pun tak boleh untung banyak. Tapi kalau mudharabah ini, tuan ngupah tadi dia ada dah bahagian dia. Mau kerja banyak, kita bagi cara banyak. Boleh parok, kita bagi cara parok. Adik dia pemangat lah. Kerana nak suruh bulan ni biar tinggi sikit C. Jualan tu biarlah lebih tinggi bulan ni supaya keuntungan boleh banyak, dengan tuang bagi boleh banyak. Dia menjadikan orang minat untuk kerja habis geng. Ni kau kalau upah kau banyak tidur daripada celek mata. Kerja pun tak apa. Kau puluh tu masang muka dah. Masang muka dah nak layan pelanggan. Dah je kira upah banyak tu. Aku senyum pun banyak tu juga. Aku senyum mewek apa pun banyak tu juga. Dah kalau aku buat marah pun banyak tu juga. Nak kata apa? Jadi upah ia statik dah, ia tak gerak. Itu sistem yang kita mudharabah perlu dicuba oleh orang yang ada duit ni. Kerana ini satu cara Islam kita
Yang Nabi kita diri buat bukan orang lain. Nabi kita diri buat sistem ni. Nabi kita diri bawa harta Khadijah. Wagi dia ke Syam, ke Busra, bawa nega barang tak dibawa balik untung banyak. Tak serupa dengan orang lain bawa belon ni, untung tak tinggi. Tapi bila boleh ke Nabi kita ni balik jadi portion bahagian hak bagi tu Khadijah boleh banyak. Orang yang menyebabkan di sini baru dia kenal. Baru dia tahu rupanya lama ni ramai hak pelawak scammer banyak. Lama ni kita ke dia. Tapi dia declare untung sikit. Padahal dia makan kok lain. Tak, ini nak kata bahawa ini bahasa jahiliah. Tak mayabang ni memang dong. Jumpa hak dak mayabang bawa kereta kau khabar untung kau 5,000 je. Padahal untung hak benar tahu saja yang kokoh ke dia belakang tu banyak hak jenis yang mana tidak amanah. Dia declare dia kata 5,000 padahal untung kat 60,000 50,000. Makan pergi di belakang ni banyak ni yang tidak amanah. Ada oleh kerana tu sistem mudharabah, satu sistem yang menguntungkan dua pihak. Orang tak ada pitih pun boleh makan, orang yang ada pitih pun boleh menambah keuntungan daripada apa yang dilaburkan ni. Jadi dalam hal ini tuan-tuan kita dapati baginda Nabi SAW sendiri pernah membawa harta Khadijah radhiyallahu anha. Dan kita dah sebutkan tadi bahawa rombongan yang dibawa oleh Abu Sufyan kebanyakannya ada mudharabah dengan Abi Sufyan. Orang Mekah pitih Abu Sufyan mau kerja untuk aku ada hutang balik kita bagi di Mekah. Dia Abu Sufyan ambil modal ni ambil waktu pergi ke Syam. Lepas tu beli barang apa wak alik jual Mekah hutang. Tuan hak nombor 1 ni bagi kita banyak ni. Tuan pitih nombor 2 ni bagi banyak. Jadi kaya Abu Sufyan main kerjaan gitu. Padahal dia mana ada modal. Dia mana ada modal dia. Kaya dengan cara tadi. Cara dengan tuan pitih pun boleh hutang, dia pun boleh hutang. Yang mana mudharabah ni bukan kita kata hanya sekadar melibatkan pada perniagaan biasa saja. Perniagaan lain pun online ke apa boleh. Dengan menggunakan mudharabah ni boleh. Kerana orang nak modal ya ni. Nak modal ni, nak buat, nak memulakan kok mana nak modal. Kok mana nak modal. Dah kita ni lebih-lebih lagi sama Islam kita ni ada hubungan yang istimewa sama kita, koholah ditutup supaya kita tolong sama kita tuan-tuan. Dan hal ini juga kita dapati apabila marinya Islam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersetuju dengan sistem ini. Dia tak ada pernah royak mudharabah hak dulu hak aku buat dulu, hak Abu Sufyan buat dulu, jangan ada buat apa pada ni. Tu yang ada buat. Tak ada bunyi, ya senyap gitu ya. Maknanya sistem ini adalah dibenarkan oleh Islam dan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka belaya bawa modal para sahabat dengan cara mudharabah. Nabi tidak pernah larang sahabat berbuat demikian. Tak ada. Tu tengok macam mana hebatnya sistem jahiliah dan sistem Islam kita. Hebatnya ia diguna pakai sejak zaman mari zaman kita dak hidup benda ni. Jadi zaman kita jadi dak hidup. Bukan tukang pitih tak ada. Kalau tengok seorang-seorang memang pitih juta seorang-seorang. Apa peceng apa pitih penuh. Duk taruh nak mati nak makan dak boleh dah. Nak makan tak boleh dah. Apa peceng. Nak buat mudharabah jadi hidup minat. Jadi pitih hidup dalam bank situ. Kalau tak buat dalam bank berdumung. Simpan di rumah. Jadi memusnahkan kepada anak-anak muda yang nak kerja ni. Ini merugikan. Orang jahiliah reti dulu lagi daripada kita.
Malu kita kau orang jahiliah. Awak jahiliah tak ada agama buat dah benda ni. Abu Sufyan Islam dak mari lagi ke dia, dak asal Islam ya buat dah benda ni. Kita hak Islam lama dah ni. Sekong duk gitu. Hak susah jadi kau susah. Hak mana kai pagi hak nak makan payahnya. Dah kerana tak ada modal. Mana benda melibatkan nega nak modal. Modal liu pia nak wi kemung seperti syarikat Abdan, syarikat Wujuh yang kita sebut dulu. Syarikat yang mana bergantung kepada nama orang percaya kedok. Pia nak wi hutang kemu. Zaman ni tak ada orang berani nak wi. Jadi ini satu sistem yang sangat-sangat mujarab. Untuk menyelamatkan anak-anak muda kita yang tak ada kerja, boleh terahlah hak ni. Salah satu daripada alternatif. Mungkin bukan semua dak pakar anak muda kita. Ada hak amanah, baru habis universiti ke apa, ada kemahiran apa. Ini orang jenis boleh mikir modal je tak ada. Mereka nak start modal tak ada. Mereka boleh untuk buang kerja-kerja yang kita yakin rank mereka, fikiran mereka tengah cerdik molek ni, tengah muda, mereka akan boleh survive. Boleh untuk berusaha untuk mendapatkan keuntungan dua-dua pihak tadi. Jadi tuan-tuan, dalam hal ini kita melihat antara contoh mudharabah yang berlaku dia di zaman Sayyidina Umar Ibn Al-Khattab radhiyallahu anhu. Di mana anak Sayyidina Umar bernama Abdullah dan Ubaidillah. Mereka berdua ini keluar berperang di Iraq. Anak khalifah zaman tu keluar pergi perang di Iraq. Ini nak kata tak ada kira pilih bulu siapa. Anak khalifah pun kena pergi juga perang. Lalu keluarlah Abdullah dan juga Ubaidillah, dua orang anak Sayyidina Umar, dengan menyertai tentera menentang Parsi di Iraq. Kemudian apabila dah habis dah perang, mereka berdua berjumpa dengan Gubernur Basrah masa itu, Abu Musa Asy'ari. Dia belum nak balik, pergi ziarah dulu Gubernur di Basrah, itu Abu Musa Al-Asy'ari. Lalu dia alu-alukan kedatangan mereka berdua oleh Abu Musa Asy'ari. Kemudian kata Abu Musa Asy'ari, "Law aqdiru lakuma ala amrin anfa'akuma bihi la fa'altu." Kalau ada benda aku boleh wi kamu mendapat bahawa aku nak buat. Kalau ada benda ke benda apa mau nak balik Madinah ni. Ya, mau nak balik kampung. Adik kalau ada benda hak boleh aku mampu buat, aku nak wi kamu. Benda apa hak boleh buat. Kemudian kata Abu Musa Asy'ari, ni adalah harta Allah ni hak ada ni, harta perang belaka ni hak ada. Ni piti-piti hak ada banyak munafik ni bertong-tong ni, berpeti-peti ni ada piti perang belaka. Lalu aku nak atar dia kepada ayahmu Amir Mukminin. Aku nak atar piti ni ke Madinah. Piti berpeti-peti ni menang dalam perang dengan Parsi. Aku nak atar ni serema reta ni ke ayahmu Amir Mukminin. Lalu aku fikir aku beri hutang dululah ke mu belilah barang-barang sini dulu. Lepas tu mu alik ke ayahmu, mu jual ke Madinah barang ni. Mu pakai piti perang ni dulu. Mu pakai piti perang ni dulu, mu beli barang di Iraq ni. Mu borong-borong barang, dah mu piti banyak, mu boleh borong. Mu beli dengan harga borong, jangan beli harga ruci. Beli dengan harga borong. Jadi dua orang anak Sayyidina Umar ni beli dengan harga borong di Iraq. Lalu mereka balik ke Madinah, jual di Madinah. Memang dah berubah tempat untung ada lalu. Berubah tempat untung ada lalu dah. Mu carilah barang benda pun. Cari barang benda pun Terengganu ni. Mu lagi lek nu mahal lalu. Dah. Lagi laksang sini apa? Sebatang 3 ya ke?
Dirayah sebatang. Lek nu dak leh 3 ya. Laksa. Ha. Dukung sama sini. Kelo. Lek nu dak leh sama kelo. Mualih tepak je. Mualih tepak je. Kepuk kereta mu tu. Ya. Alih tepak je. Untung lalu dah. Nak apa benda barang Terengganu ni mualih tahlek nu alih tepak je. Barang benda ada lagi. Ya, mualih tepak je. Mahal lalu dah. Barang Terengganu kita ni. Gitu juga barang orang lain nu. Barang orang lain nu muat kita Terengganu jadi mahal dak tarang. Sama je beralih tepak. Nega ni beralih tepak. Itu yang biasanya gitu beralih tepak untung. Lalu mereka ni wak balik ke Madinah. Lalu dah masa wak balik tadi mereka boleh hutang banyak. Bila boleh hutang banyak, dia balik mula pitih modal kepada Saidina Umar. Jadi temu dengan ayah, ya ambil ni pitih Abu Musa tu. Dah waktu tu hak hutang. Hutang tu hak kita dah kita jual. Kita lelah perlu beli barang. Dokkan ayah nak ambil hak ni. Tak boleh dah tu menggunakan modal negara. Modal negara ya wi belaka orang buat gitu. Tak ya wi kita je buat. Menunjukkan bahawa ia pilih kasih sini. Ambil belaka. Modal dengan hutang ambil belaka. Saya nak umur arah. Modal dengan hutang jangan wisses kat anak dia. Tak. Lalu anak dia Ubaidillah peong mula saum. Dah ya. Kalau lah barang ni punuh ngau jalan pia kena gati. Kalau barang tu punuh ngau jalan pia kena gati. Tak kena ke kita. Untung nak makan. Kalau barang punuh kena tak kita. Jadinya ulang 2-3 kali akhir sahabat Nabi kata jadikan mudharabah. Iaitu untung bagi 2. Ini sistem yang ada di zaman Saidina Umar. Mengajar kita bahawa boleh hutang belaka. Tuan modal boleh, hak kerja pun boleh. Ini yang boleh kita tengok pada malam ni. Sikit sebanyak kita akan sambung lagi di minggu depan. Bagaimana sistem ini sangat sesuai tuan-tuan untuk membuahkan hasil yang baik dan juga boleh menyuburkan lagi peluang pekerjaan. Itu saja untuk malam ni. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.